Keberhasilan model baru kenderaan merupakan satu pelaburan yang sangat besar. Daripada proses R&D di peringkat awal sehinggalah kepada pemasarannya, kosnya mungkin menelan berpuluh jutaan ringgit. Jika dikaji, terdapat banyak faktor sebenarnya yang boleh menyebabkan sesebuah model kenderaan itu gagal teruk. Antaranya adalah reka bentuk yang buruk, teknologi yang tidak kena pada masanya, kos penyelenggaraan yang tidak masuk akal, inspeksi orang ramai dan sebagainya. Dalam sejarah, kita juga dapat melihat beberapa model keluaran tempatan yang mendapat permintaan berangsangkan di pasaran luar, namun sambutan daripada pasaran tempatan amat mendupacitakan. Kali ini kami ingin berkongsi senarai 5 kenderaan keluaran tempatan yang gagal teruk. Jangan terkejut, mungkin ada model kereta dalam senarai ini anda tidak pernah dengar atau saksikan di jalan raya kerana kurang daripada 500 unit yang diraftarkan di negara ini. Yang pertama, Proton Chevy. Tahun 2005 menyaksikan Pro 2 melancarkan model Pro 2 Myvi yang sangat ikonik dan popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada masa yang sama, Proton juga mahu bersaing dengan penghasilan model Chevy. Pada tahun pertama pelancarannya, jualannya sangat bagus kerana faktor jimat minyak yang diperkenalkan. Proton Chevy juga adalah kereta pertama di Malaysia yang mengintegrasikan sistem MMT, Automatic Manual Transmission, dan kereta ini juga pernah dieksport ke beberapa buah negara, antaranya Singapura, Austria, Thailand dan Indonesia. Malah kereta Chevy ini juga dikatakan amat popular di beberapa tempat di UK, walaupun rupanya tidaklah begitu menawan. Malangnya, maklum balas dari pengguna sedia ada yang mendakwa alat ganti dan kos selenggaraan kereta ini yang terlalu mahal, menyebabkan sambutan terhadap semakin berkurangan tahun demi tahun. Walaupun dikatakan jimat minyak, kos selenggaraan yang mahal menjadikan kereta ini tidak praktikal untuk dibeli oleh orang kebanyakan. Akhirnya, pada tahun 2010, pihak Proton telah mengambil keputusan untuk menghentikan produksi penghasilan kereta ini. Persaingan dengan Myvi yang semakin bagus dan popular saban tahun menjadikan Proton Chevy terus terkubur. Kisah ini menggambarkan betapa pentingnya pengeluar mengambil kira kos selenggaraan sesuatu kenderaan bagi memastikan mampu dibeli oleh sasaran pelanggan model kereta tersebut. Yang kedua, Proton Arena. Proton Arena ni diperkenalkan pada tahun 2002 dan juga dieksport kepada beberapa buah negara. Model ini juga dikenali sebagai Proton Jamberg di United Kingdom, Taiwan, Afrika Selatan dan Australia. Proton Arena merupakan versi mini truck pickup yang dibangunkan daripada model Proton Wira. Proton Arena tidak popular untuk pasaran Malaysia kerana ianya tidak praktikal untuk digunakan. Dengan 2 tempat duduk sahaja dan rendah, tidak ramai rakyat Malaysia yang menggemari reka bentuknya itu. Berlainan pula dengan nasibnya di UK. Model kereta ini mampu bertahan lebih 1 dekad di sana dan puluhan ribu telah terjual di pasaran UK sahaja. Malah dikatakan majoriti kereta Proton Arena yang terjual sebenarnya adalah dari pasaran UK sahaja kerana permintaannya di Malaysia sangat-sangat hambar. Yang ketiga, Proton Tiara. Proton Tiara telah diperkenalkan di pasaran Malaysia pada tahun 1996. Ianya merupakan usaha sama Proton dengan pengeluar kereta Perancis Citroën. Kerjasama ini merupakan langkah Proton untuk memperkembangkan lagi teknologi setelah lebih 10 tahun dalam pasaran tempatan. Hasil kerjasama ini terhasillah Proton Tiara. Namun, Proton Tiara cukup menyedihkan kerana hanya datang dengan varian manual 5 speed. Selain itu, alat gantinya yang sangat sukar diperolehi menjadikan model kereta yang paling murah untuk dijual semula. Hanya selepas 4 tahun, penghasilan model kereta ini dihentikan secara rasminya
pada tahun 2000. Proton Tiara merupakan satu lagi produk gagal hasil keluaran Proton. Yang keempat, Proton Juara. Diberi nama Proton Juara, nama tersebut sememangnya tidak sesuai untuk model kereta ini. Sebaliknya, kereta ini lebih dikenali sebagai peti sejuk bergerak kerana bentuknya itu. Proton Juara dipasarkan pada tahun 2001 dan dianggap sebagai mini MPV pertama negara. Daripada segi teknologi, Proton Juara boleh dianggap sudah cukup maju dan terkehadapan dengan beberapa ciri menarik, antaranya electric power steering, teknologi handling daripada Lotus dan kemampuan memuatkan 6 tempat duduk yang fleksibel menjadikan cukup menarik. Walaupun mempunyai banyak ciri menarik, reka bentuk luarnya yang dianggap terlalu ekstrim dan kerap ditertawakan menyebabkan kereta ini tidak dapat permintaan. Jualannya cukup mengecewakan dan kurang daripada 2 tahun penghasilannya diberhentikan. Yang kelima, Pro 2 Nautica. Sebahagian besar negara kita sendiri mungkin tidak pernah melihat model kenderaan ini atas jalan raya. Walaupun kereta ini mempunyai reka bentuk yang menawan dan pelbagai faktor menarik, kelemahan strategi pasaran menjadikan satu kegagalan besar buat Pro 2. Jika kita sekali himbas melihat Pro 2 Nautica ini merupakan kembar kepada Toyota Rush. Model kereta ini dipasarkan pada tahun 2008 dan dijual pada harga RM90,000 Malaysia. Sebagai perbandingan, Toyota Rush dijual pada harga RM95,000 Malaysia dan perbezaan yang sedikit ini sudah tentu menyebabkan lebih ramai memilih Toyota Rush yang dijual oleh syarikat Toyota yang jenamanya lebih gah berbanding Pro 2. Selain itu, kadar faedah untuk pembelian kenderaan nasional yang lebih tinggi daripada kenderaan import pada waktu itu menjadikan bayaran bulanan untuk Pro 2 Nautica lebih mahal berbanding Toyota Rush. Pro 2 Nautica terjual tidak sampai setahun dan kurang daripada 500 unit sahaja yang diletakkan.